Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada yang hormat, kepada yang berbahagia, Tuan Nazir Masjid Syakirin yang saya hormati dan saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizahumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi hari ini dapat bersama-sama mendirikan jamaah subuh dengan harapan insya-Allah segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan syafaat uzma beliaulah di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat tersebut. Hadirin wal hadirat hafizahullah, kita masuk buku surat 52, I'tiqad kaum Auliyaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. I'tiqad kaum Auliyaiyah, adapun kaum Auliyaiyah, kita baca Auliyaiyah berarti dia adalah jamak kepada waliyun. Wali, jamak tu plural, auliya. Lalu disebut sini, maka etikat mereka bahawa seorang hamba apabila sampai kepada martabat atau darjat wilayah, maksudnya orang jahil lah, orang jahil yang menyangka bila seseorang itu dah sampai derajat wilayah. Wilayah ni maksudnya apa? Wali, kewalian. Kalau kita nak fahami kewalian, ala inna awliya Allah, kan? Ketahuilah bahawa sesungguhnya para wali Allah, la khaufun, tidak ada bagi mereka takut dan mereka tidak susah, mereka tidak risau. Para awliya. Jadi ini derajat. Dalam Islam kita beriman bahawa an-nubuwah, kenabian itu sudah tutup. Terakhir adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ada setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para aulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan ini i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Okey. Jadi orang yang golongan auliyaiyah ini, bukan kita nak kata dia tu wali, bukan. Dia percaya apabila orang sudah sampai derajat wilayah, kewalian, maka terangkatlah daripadanya suruhan amrun dan larangan nahyun. Suruhan itu dalam bahasa Arab amrun, larangan itu dalam bahasa Arab nahyun. Jadi bagi dia orang tu dah diangkat taklif. Berarti dah jadi wali ni dah tak ada kewajipan, tidak ada larangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hukum fiqh tu dah tak ada. Dah tak wajib solat, tak wajib puasa. Boleh halal bagi dia khamr, halal bagi dia zina, halal bagi dia semua dosa-dosa yang lain. Ini nama dia golongan yang seperti ini, sesat lagi menyesatkan. Dan lagi pula katanya i'tiqadnya bahawa aulia itu afdal daripada Nabi. Selain daripada i'tiqad masalah taklif tadi, ada di kalangan mereka terbapas. Terbapas maksudnya apa? Over the limit lah, melebihi batas. Iaitu apa? Mereka anggap bahawa wali ini lebih afdal daripada Nabi. Ini adalah golongan jahlun, golongan yang bodoh.
Mana boleh? Nabi ini lebih tinggi dari sekalian manusia. Lebih tinggi daripada sekalian manusia. Jadi setiap bukan sekalian manusia, sekalian makhluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalu khalqillah. Dan setelahnya sairul anbiya, iaitu para nabi yang lain. Lalu ada tartib dia, para malaikat dan lain-lain, barulah para wali. Ni. Maka i'tiqad yang demikian itu kufur lagi fasad, na'udzubillahi minha. Semoga Allah menjauhkan atau menyelamatkan kita daripada i'tiqad seperti ini. Kenapa jadi kufur? Kalau dia melanggar ma huwa ma'lum minad din bid-darurah. Dia melanggar tu macam mana? Kerana tidak ada manusia yang diangkat beban hukum taklif sehinggalah terjadi sama ada salah satu dari dua perkara, iaitu kiamat kubra atau kiamat sugra. Kiamat sugra tu maksudnya dia matilah. Kalau dia mati, dia rangkatlah kewajipan taklif dia dah mati. Misalan dia. Yang kedua, kiamat kubra ini maksud dia dah sampai di tiupnya sangkakala. Berarti hari ini, sekarang selagi nyawa masih di dalam badan kita, berarti kita berkewajipan mentaati segala perintah Allah. Jangan anggap para wali diangkat daripada taklif. Kalau ada wali, ngaku wali, tapi justru melakukan perkara yang diharamkan dan dia beriktikad bahawa dia wali halal untuk dia buat perkara tersebut, maka ini jelas boleh menyebabkan kekufuran. Dengan syarat perkara haram yang diiktikad halal tadi adalah haram yang secara mujma'un alaih. Mujma' alaih ni apa? Benda yang telah disepakati atau kita anggap sebagai ma huwa ma'lum minad din bid-darurah. Satu perkara yang kita tahu di dalam agama secara pasti. Kalau perkara khilaf, tak bolehlah. Tak bolehlah kita sesatkan dia. Misalnya ada ulama minoriti. Nak bagi tahu, minoriti ulama menganggap bertawassul, melakukan perantara kepada Rasulullah SAW kepada Allah, melalui Rasulullah SAW kepada Allah, ini adalah syirik. Syirik saghir atau syirik akbar. Sebahagian mereka kecil, terutama ulama-ulama yang mutaakhirin, yang ditutup basirah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi majoriti ulama menganggap bahawa berlakukan tawassul ini boleh, bahkan mustahab pun, disunatkan, diharuskan, kerana ada nusus nas, dan ini disebut dalam fatwa-fatwa rasmi. Bertawassul ini harus bahkan baik. Jangan pula hanya ada ulama soleh bertawassul, kita anggap dia telah kufur, syirik. Lepas tu, inilah geng auliaiyah menganggap bahawa mentang-mentang jadi wali, dia boleh buat perkara yang diharamkan. Salah lah. Ni nama dia orang menggunakan isu khilafiyah untuk menyesatkan. Itu tak boleh lah. Tak boleh. Isu khilafiyah adalah perkara yang wajib untuk kita berlapang dada, tuan-tuan. Kita kena berlapang dada isu khilafiyah. Tak boleh mudah-mudah membedaahkan orang, menyesatkan, mengeluarkan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah kerana isu khilafiyah. Boleh atau tidak? Tak boleh. La tabdi'a fi masailil khilaf. Tidak ada pembedahan dalam masalah khilaf. Jadi tak boleh hanya sebab orang itu ikut mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini kalau kunut, dia ini sebelum rukuk tak angkat tangan. Mazhab Maliki. Asal dia mazhab Maliki ini ada kunut, bukan tak ada kunut. Tapi sebelum rukuk, dia tak angkat tangan. Jadi dia kunut. Lepas tu kerana dia tidak pernah datang Malaysia, tengok-tengok solat subuh, angkat tangan, kunut. Wah, ini hadhil bid'ah. Contoh dia, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tapi saya pegang dalil yang lebih kuat, Ustaz. Ini tak sahih, yang sahih tidak untuk angkat tangan. Misalan dia. Ingat, perbezaan dalil sahih dan tak sahih itu ijtihadi.
ijtihadi. Ulama Syafi'iyah menganggap hadis tentang kunut itu sahih. Imam Nawawi anggap sahih. Mazhab lain menganggap mungkin kurang dipakai. Dia tak setuju untuk pakai. Ini adalah ijtihadi. Tak boleh kita bid'ahkan isu seperti ini. Tapi kalau isu dia benda yang pasti, zina haram tak? Haram. Apa hukum zina? Haram lah. Contoh dia. Kalau ada yang kata tak halal, na'udzubillah ini zalim, haram lah. Dosa lah. Bahkan boleh jatuh kufur kerana menghalalkan yang haram. Mana ada umat Islam yang menghalalkan perzinahan. Tapi definisi zina kena betulkan dulu. Jangan nanti dia kata suami isteri berhubungan tu nama dia zina juga. Tak betul lah. Itu bukan zina, itu namanya nikah. Kan? Betul ke tidak? Jadi kena jelaskan dulu. Dan batas-batas zina seperti apa? Berduaan, berpegang itu belum zina. Tapi kalau dah masuknya hasyafah, kulfah dia ke dalam farji, itu baru zina. Ini beza kan? Ini misalannya. Sebab itu di dalam peradilan, kalau nak menuduh seseorang zina, dia kena detail. Kalau tidak ada, tak boleh tuduh. Sebab apa? Kerana itu jadi qadhaf. Qadhaf itu apa? Menuduh berzina. Ini dosa. Nas, Quran, hudud. Ada had dia. Had apa? Hukum hudud dia. Seseorang menuduh zina tanpa ada bukti dan cukup syarat yang lengkap. Hati-hati tuan-tuan. Terutama hari ini zaman WhatsApp, Facebook. Kalau menyebarkan perkara tersebut, ikut turut berdosa. Tak boleh. I'tiqad kaum sihrul akhi. Apa i'tiqad kaum sihrul akhi? I'tiqad ini jarang dijumpai nama dia melainkan dalam kitab-kitab seperti ini. Adapun kaum sihrul akhi, maka i'tiqad mereka itu apabila seorang hamba lama mengasihi Allah Ta'ala, maka terangkatlah daripadanya suruhan amrun dan larangan nahyun. Jadi contoh dia beriktikad apabila orang tu dah cinta Allah, maka terangkat bagi dia perintah dan larangan. Jadi ini kita kaitkan lagi. Kalau dia cinta dalam keadaan mabuk sehingga mabuk kepayang yang hilang akal, maka itu macam mana dia nak solat? Rufi al-qalam an thalathin. Terangkatlah taklif atas 3 perkara. Orang yang tidur sampai bangun, orang yang gila sampai jaga dan lain-lain. Kan? So orang yang pengsan sampai dia jaga misalnya dia. Berarti kalau dia sedang keadaan hilang akal kerana cinta kepayang dia, itu lainlah. Boleh faham tuan-tuan? Tapi ini bukan buat-buat. Ini memang dah terjun, dah gone, dah lost dah. Dah tak boleh buat apa dah, akal dah hilang. Zaman sekarang kalau kita berzikir yang akal hilang ni, saya tak percaya sangatlah. Zaman sekarang, kita ni banyak dosa ni. Ada orang aku saya dah cinta Allah dah, tapi bila bagi duit nak. Itu contoh dia, bagi batu tak nak, bagi emas nak. Padahal kalau menurut ulama tasawuf, orang yang macam ni ibarat dia bagi emas dia buang tepi, bagi batu dia masuk poket. Ini beza dia. Boleh faham hari ini. Jadi ini kena faham definisi dia dulu. Yang golongan ini dia ngaku mengasihi Allah, berarti dia dah tak taklif. Tak betul lah. Hanya mengasihi Allah dah tak taklif. Orang yang cinta Allah sebenar-benarnya justru lebih banyak ibadah. Lebih banyak ibadah tu maksud dia apa? Kalau dia solat ni, kalau boleh tu solat dia panjang, khusyuk. Tak ada dah tak peduli manusia, tak ada nak solat hanya dalam masjid. Kat rumah dah tak solat, tak. Kat rumah justru dia istiqamah solat. Ini contoh dia Tuan. Dan mereka itu mengharuskan bernyanyi, memalu rebana, bangsi, muri, terjemahan di kat bawah tu, serunai daripada batang buluh atau batang padi, muri sejenis serunai atau suling, rebab sejenis alat bunyian seperti biola yang bertali 2 atau 3,
kecapi, sejenis alat bunyi-bunyian bertali yang dipetik sebagai gitar dan barang sebagainya, dan mereka itu mengharuskan berbuat zina dan menyabung. Menyabung itu sejenis judi. Berarti apa? Golongan ini golongan yang sesat. Kerana apa? Kerana dia kononnya mencintai Allah, diangkat taklif, menghalalkan yang haram. Walaupun muzik ini khilaf di kalangan ulama, tapi yang dimaksud dalam hal ini seperti dijelaskan oleh Syekh Abdul Ghani An-Nabulusi. Siapa Syekh Abdul Ghani An-Nabulusi? Dia ulama besar di Palestin. Di Palestin ni ada satu daerah namanya Nablus. Yang dah pernah pergi Palestin, dia mesti pergi Nablus. Hari inilah, saya tak dapat pergi lagi lah. Tapi Nablus, di situ keluar banyak ulama besar. So di Nablus ini, Abdul Ghani An-Nabulusi, dia ada karang kitab nama dia Idahatul Dalalat fi Sama'il Ala, iaitu menjelaskan dalalat, penunjukan lafaz ayat-ayat Quran dan hadis pada hukum mendengarkan alat muzik. Itu nama kitab dia. So dia kata asas keharaman dalam mazhab Syafi'i dan ulama yang mengharamkan muzik adalah kerana muzik tersebut memakai alat-alat yang digunakan oleh kaum jahiliyah untuk berbuat maksiat dalam erti perzinaan, minum khamr dan lain-lain. Contoh dia apa? Contoh dia, kalau kita tahu pergi ke Lebanon dan lain-lain kan ada belly dancing. Tahu belly dancing kan? Ini budaya Arab jahiliyah yang masih hidup sampai hari ini. Iaitu apa? Perempuan tu menari gelek-gelek tu, berlingkup gelek-gelek tu, buka pusat, buka sikit. Lalu mainlah muzik, menarilah pusing kan? Macam tu. Ini adalah budaya Arab jahiliyah. Atas dasar itu menurut beliau bahawa sebab itu nusus mengharamkan muzik seperti disebut oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Kafur Ru'ab dan lain-lain. Dia sebut macam tu. Lalu dia explain, apabila muzik tersebut disepikan dari perkara yang diharamkan, maka perkara tersebut menjadi harus. Dan ini kita iktiraf itu khilaf ulama. So ada dalam mazhab Syafi'i, majoriti mazhab Syafi'i haramlah, tapi ada beberapa alat yang boleh kerana ada hadis yang lain, iaitu iklankan a'linu az-zafaf. A'linu tu apa? Isytiharkanlah pernikahan kalian dengan memukul kompak, biduf. Itu hadis tadi. Yang mazhab Syafi'i kata kompang ni halal. Kenapa kompang ni duf? Bukti dia Rasul suruh untuk memukul duf. Ya kita lah kahwin kan tak. Akhirnya apa beza orang ulama berpendapat apa beza antara pukul kompang dengan pukul rebana? Kan dia rebana, bangsi dan lain-lain. Jadi menurut Al-Imam Abdul Ghani An-Nabulusi sebenarnya tidak ada beza kecuali kerana alat yang rebana dan lain-lain ini digunakan untuk perkara yang diharamkan. Kalau alat ini dihilangkan, jadi halal. Berarti kita iktiraf ini khilaf di kalangan ulama. Khilaf di kalangan ulama kita iktiraf. Sebab itu di Malaysia kita tak bolehlah nak haramkan muzik secara total. Ini contoh dia. Tak boleh nak mengharamkan gitar, tak boleh nak haramkan seluring, tak boleh nak haramkan yang lain-lain. Tapi tak bolehlah sampai gunakan itu seperti yang dalam Sihrul Akhi ini. Kerana Sihrul Akhi ini, dia gunakan alat itu untuk berzina. Kan dia sebut tadi, mengharuskan berbuat zina dan menyabung. Bila menyabung tu dia main. Contoh dia, ini haram lah. Itu kan dia maksudkan. Walau bagaimanapun ada pendapat ulama yang mengharamkan juga di kalangan Syafi'iyah. Ada, bukan tidak ada. Tapi kita iktiraf kerana itu khilaf. Itu. Jadi kalau boleh jauh lah. Tapi kalau gunakan alat muzik untuk berselawat, kita di bulan Maulid ini, contoh dia kita berselawat,
dengan syarat menjaga adab-adab, tidaklah memukulnya di dalam masjid mengganggu orang solat, misalnya dia. Maka dalam hal ini tak ada masalah. Nyanyi macam mana Ustaz? Hukum bernyanyi dengan suara ini harus. Dalam kitab mazhab Syafi'i harus. Kerana Al-Habasyah, ada golongan Habasyah di zaman Rasul memang sedap nyanyian dia. Dan Rasul pernah biarkan mereka bernyanyi, Rasul biarkan. Ini suara sedap. Contoh dia. Jadi ibaratnya kalau tuan-tuan puan-puan balik duk nyanyi dengan isteri ke macam tu, tak ada masalah. Kalau berselawat lagilah bagus, mendapat double pahala. Pahala dia maksud dia apa? Satu, dia itu menaikkan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah berselawat. Ya Rasulullah salamun alaik. Jadi kita bulan maulid kena ada maulid. Buat maulid, bacaan maulid. Jangan anggap bid'ah. Kita di Selangor dah jelas maulid adalah harus. Bahkan dianjurkan, disunnahkan. Kalau ada yang kata bid'ah Rasul tak pernah buat. Ini kita dah banyak kitab yang membahas kitab tersebut tentang maulid. So kena buat maulid. Buat untuk apa? Supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit kita tetap dan tersemat di dalam hatinya cinta akan baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai 20-30 tahun yang akan datang, anak saya, cucu saya dah merasa bahawa maulid ni dah tak ada dekat Malaysia ni. Jangan sampai. Padahal kalau kita ingat waktu kita kecil-kecil dulu, setahu saya lah waktu saya kecil lah, saya 80-an, 89, 90 tu, kita masih ada perarakan maulid tu masih ada. Kampung-kampung, kampung Gombak sendiri. Saya ingat lagi, waktu saya kecil lah. Tapi saya waktu tu nak ikut tak boleh, abang saya ikut lah, abang saya ikut. Ingat atuk semua ikut lah waktu tu. Tapi kalau saya tak boleh lah, waktu tu kecil sangat, mak saya tak bagi. Saya bagi contoh. Sekarang mana ada? Yelah, tengah COVID ni lain lah. Tengah COVID ni lain. Jangan hanya memadai peringkat kebangsaan dalam TV dah. Jangan. Kita kena hidupkan. Kalau tak perarakan Ustaz, kita buat majlis maulid dalam masjid, bagus. Itulah tak ada masalah. Bagus. Ini maulid baca. Dan ingat selawat-selawat tu bukan baru. Dah banyak dalam kitab-kitab. Ya Badratim, Ya Badratim. Ini ada dalam kitab maulid Daibai itu memang warid. Itu pujian. Kalau di Maghribi, dan di Malaysia itu Syekh Ismail Al-Fatani, dia terjemahkan kitab nama dia Qasidah Burdah. Saya bagi tahu di Maghribi Burdah, di Mesir Burdah wajib hafal. Di Syam, di Damaskus wajib hafal. Semua pelajar pun. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqaddahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ini ulama dulu, raja-raja dulu semua baca. Kalau tak percaya tengok cerita Piramli. Lagu dia sama tak? Talamal ashku gharami ya nurul wujud. Alangkah indahnya. Ya, saya tak hafal lah. Kan betul tak saya? Aci buka pintu ya Rasulullah salamun alaiki ya rafi'a syani wan daraji. Sama tak? Aci Piramli cilok lagu maulid. Ini contoh dia. Jangan sampai anak-anak kita dah hilang budaya yang mulia ini, tuan-tuan dan puan-puan. So kita kena adakan itu. Jadi mereka dinamai mereka itu sihru akhi kerana mengikut mazhab Abdullah sihru akhi. Itu nama.
Abdullah siru akhi. Dan mereka itu pada zahirnya bersoleh-soleh diri, nampak macam soleh, sedangkan daripada pekerjaan mereka itu semata-mata fasik. Akan tapi dalam pekerjaan mereka itu semata-mata fasik, kerana jelas sampai menghalalkan zina dan lain-lain. Maka i'tiqad yang demikian itu kufur dan sesat, na'udzubillahi minha. Kalau seperti yang saya sebut tadi lah, menghalalkan yang haram, iaitu dia i'tiqad bahawa zina itu halal, na'udzubillahi min zalik. I'tiqad kahum ibahiyah. Ibahiyah ni apa? Dari perkataan ibahah. Ibahah tu boleh. Mubah benda yang boleh kan, harus. Mubah benda yang harus. Ibahah harus. Ibahiyah iaitu kaum yang serba boleh. Semua halal. Maaf. Semua halal bagi dia. Kalau bahasa guru-guru saya di Indonesia, jadi Kiai Haji Hashim Ash'ari almarhum, Hadratus Syekh Hashim Ash'ari, dia ada karang kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam tu dia sebut golongan ibahiyun. Ibahiyun di zaman dia yang dimaksudkan adalah siapa? Golongan liberal komunisisme. Zaman dia kan komunis lah. Kan komunis kan tak percaya Tuhan. Bila tak percaya Tuhan berarti minum khamr kan halal. Bagi dia kan, bagi dia tak ada masalah, berzina, berkahwin semua tak penting. Kerana mereka tak percaya Tuhan, etis. Tak percaya Tuhan. Di Indonesia dipanggil dengan PKI, Parti Komunis Indonesia. PKI. Jadi ceritanya di dalam kitab itu mereka ini menghalalkan yang haram. Dan contoh muqabalah yang paling mudah adalah yang dipanggil dengan golongan kaum muda Turki ataupun golongan Kamal Atatürk lah, yang pada waktu itu di tahun 1930, 1920, 1930 mereka menghalalkan khamar dan lain-lain. Kerana apa? Bagi mereka agama ini bersifat pribadi, bukan bersifat konstitusi, yang dipanggil dengan sekularisme. Dan akhirnya merasa tidak perlu lagi ada tata cara atau tata krama agama. Akhirnya dihalalkan perkara yang diharamkan, diisytiharkan, dihalalkan dan lain-lain. Ini memalukan umat Islam. Dan ini haram, ni golongan ibahiyah. Kalau hari ini kesadaran keislaman itu kuat di seluruh dunia, termasuk Malaysia, Indonesia, Turki sekalipun. Kita jadi negara Turki ini negara yang pertama Islam yang sekular. Tapi negara, kalau menurut guru saya, negara yang paling tidak terkesan dengan sekularisme. Betul ke tidak? Kerana bila kita pergi di Turki hari ini, bila Islam dah boleh bebas diamalkan, penuh masjid. Saya solat subuh masjid di Turki itu penuh. Menunjukkan mereka betul-betul orang yang sangat kuat berpegangan dengan Islam ini. Jadi kalaulah saya banyak duit tu, saya macam nak duduk sana 3-4 bulan kan, pergi perpustakaan dia selongkar kitab-kitab manuskrip tu, mesti banyak rare manuskrip misalan dia. Ini contoh dia tuan-tuan. Jadi kita dah sedar, akan tetapi ada beberapa segelintir umat Islam hari ini yang jadi liberal, dipanggil ibahiyah lah. Liberal dengan makna kalau berfikiran moden itu tak ada masalah. Kita minta hak manusia, hak asasi, isteri minta hak daripada suami, ini bagus. Ini bukan tak bagus. Islam memang agama feminis, dalam arti melindungi para wanita daripada durjananya lelaki, betul. Kalau ada lelaki yang pukul ke ini, kita tangkap, betul. Hanya sahaja ada yang terbabas. Terbabas tu macam mana? Bagi dia dosa-dosa ni dah tak dosa dah. Ini hak masing-masing. Kebebasan. Zina dah tak haram. Khamr dah tak haram. Ni kena dihalalkan. Ya nak kebebasan. Islam perlu ditafsirkan dengan secara bebas, tanpa ada rambu-rambu, tanpa ada disiplin ilmu. Baca Quran terjemah sendiri je, tak perlu nak ikut tafsir ulama dan lain-lain. Di sinilah kerancauan, kesesatan yang berlaku. Okey.
Ini dipanggil ibahiyah juga. Adapun kaum ibahiyah, maka etikat dan pekerjaan mereka meninggalkan amrun bil ma'ruf dan nahi munkar, nahyun anil munkar. Serta katanya bahawa kami tiada kuasa menahan diri daripada suruhan amrun dan tegahan nahyun. Maka betapa kami menyuruh orang berbuat segala yang disuruh makmurun dan menjauhi segala yang ditegah manhiyat, dan diharuskan oleh mereka itu berbuat zina. Akhirnya menghalalkan yang haram. Inilah yang dimaksud. Pertama, derajat pertama dia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Tuan-tuan, amar ma'ruf nahi munkar ni ada 3 derajat. Derajat paling tinggi, tugas kerajaan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maksud dia kerajaan macam mana? Bila kerajaan dia kena buat wilayatul hisbah. Macam polis lah dalam erti. Di mana kalau ada maksiat perlu dilarang. Perintah melakukan ibadat. Ini wajib. Milik ulil amri. Milik kerajaan. Derajat kedua, bil lisan. Dengan lisan. Ini adalah ulama. Para ulama wajib dengan lisan. Maksud dia apa? Apabila ada orang buat salah, kita bagi tahu ini salah. Boleh tak kita pukul dia? Tak boleh. Kita hukum dia? Tak boleh. Ulama mana boleh? Masalah hari ini ulama pun boleh dah mengkafirkan orang. Ini bahaya dah. Mudah mengkafirkan orang. Sikit je kafir sana, kafir sini. Na'udzubillah min zalik. Jadi ini tak boleh. Kerana mengkafirkan orang juga berada di dalam ranah fiqh, iaitu dipanggil dengan qada. Wilayatul qada, kekuasaan penetapan atau peradilan. Ini jadi ulama tegur zina haram, kena sebut haram. Ini betul tak? Yang ketiga, hati. Itu orang awam, selemah-lemah iman. Yalah dia awam, dia tak ada ilmu, bukan dia cakap salah. Macam mana nak amar ma'ruf nahi munkar, Ustaz? Dia tak tahu definisi. Dia tak tahu lebih dalam. Nampak orang tu minum air dia warna coklat-coklat. Ini minum whisky ni haram. Contoh dia kan. Dia pun pergi. Syekh apa tu? Pukul. Buat apa lajnah. Apalah contoh dia kan. Pergi poso terus pecahkan. Nampak je ni kita hancurkan. Mana boleh? Tak boleh orang awam. Sekali dia minum apple juice. Macam mana? Apple juice kan warna sama. Itu contoh dia. Kenapa minum pakai gelas macam khamar kan? Gelas wine macam tu. Dan terserah dia lah dia nak minum nama dia gelas. Semua jenis gelas dia tak beza kan? Misalnya dia. Ini sikap orang yang awam, tak boleh buat macam tu. Tak boleh amar ma'ruf nahi munkar dengan lisan ataupun tangan. Dia awam. Dia kena ikut cara awam. Sebab itu saya tak setuju kalau ada orang nak buat amar ma'ruf. Saya bagi contoh lah. Beberapa tahun yang lepas, berapa tahun saya kat Morocco waktu tu, ada isu pakai batik ini sutra dan ini haram bagi lelaki. Memang sutra haram bagi lelaki. Akan tetapi sutra yang dibuat batik itu, kalau dia hanya dalam kadar tidak melebihi yang dibenarkan, maka dia jadi halal. Dia tetap halal. Jadi dia ada kadar dia. Dia bukan terus haram. Terus nak hapuskan industri batik. Boleh ke tak boleh? Kerana dia pakai sutra. Tak boleh lah. Sebab tak semua batik sutra itu adalah haram secara mutlak. Lepas tu sutra pun ada beberapa jenis. Ada yang haram, ada yang tak haram. Ada yang dia panggil polystyrene, kan? Sponstik tu sejenis sutra yang tidak asli. Contoh di Indonesia dulu, sarung BHS, kita panggil BHS. Jadi kalau saya selalu pakai lah. Saya selalu pakai lah. Dia memang tulis sutra 100% sponsik. Orang tak tahu, sutra haram, tak boleh pakai. Itu bukan sutra yang haram. Itu sutra buatan. Polystyrene. Itulah nama dia polystyrene. Dia bukan sutra yang daripada binatang itu. Ini kena faham. Kalau sutra yang tu harga dia dah berpuluh juta lah sebab dia hold 100% kot. Padahal kain tu waktu zaman saya tu dari RM50,000
Saya balik dari Indonesia tu harga dia dah tinggal RM300,000. Hari ini harga dia RM4 juta lah hari ini. Tapi bukan sebab dia sutra, sebab dah langka kilang tu dah tak buat. Misalan dia. Ini contoh dia. Kalau diserahkan kepada orang awam, apa terjadi? Oh, sutra haram, bakar. Macam boleh ke tak? Ini masalah ni. Samalah macam isu vaksin. Kita dah terangkan secara ilmiah. Bukan tak ada ilmiah, secara ilmiah. Saya terangkan secara ilmiah. Saya hadir persidangan. Saya dengar hujah sains dia. Kami bahas, kami cari dalil tuan-tuan. Mencari hukum dari kitab-kitab. Bukan cari hukum dari Google. Bukan. Berita bukan. Buka kitab. Bilik kitab. Bukan satu ibarat. Banyak ibarat tentang vaksin. Termasuk vaksin COVID-19. Kita bahas. Bersidang. Berdebat 4 jam. 4 jam berdebat berdebat tu bukan berdebat gaduh, maksudnya sesama ustaz kan, kita bahas untuk cari keputusan yang kuat secara usul fiqh dan lain-lain. Dan kita menetapkan bahawa dia itu harus boleh jadi wajib, boleh kalau kerajaan wajibkan. Kerana memang dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, Habib Abdul Rahman Ba'alawi Tahrim, beliau kata apa? Benda yang mubah kalau demi maslahat umat, maka kalau kerajaan wajibkan, maka wajib taat zahiran dan batinan. Secara zahir, maksud buat, batin, hati ini kalau tak buat, bukannya hati buat tak buat, maksud dia kalau kita tak buat, kita dapat dosa. Sebab ini demi maslahat umat. Ini disebut ni. Dan dah dijelaskan. Masih ada hari ini orang yang tak faham dan menuduh vaksin ini dajjal. Termasuk saya sekali kena. Betul, saya kena masuk dalam WhatsApp sebab suara saya keluar setiap hari dekat IKIM tu. Duk kata vaksin tu yang dari bulan Mac tu. Dr. Aiman ni dajjal keluar. Saya kata contoh, tak ada masalah lah, tak apa. Tapi muflis lah yang kata tersebut. Ini bayangkan bagi ke orang awam. Mana dia nak faham? Saya bagi ibarat Arab tak boleh baca. Bagi ibarat Arab ada aktivis bersemangat untuk memperjuangkan tak perlu vaksin. Vaksin ini adalah agenda Israel, Yahudi dan macam-macam. Saya jawab ni ibarat dia sila baca. Bahasa Arab tak boleh baca. Terjemahkan dulu. Allah dah tak berhenti macam tu, janganlah cakap. Yang bahas ni bukan kecil-kecil. Darul Iftaq Misriyah, Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Mesir bahas panjang. 4 mazhab panjang menjelaskan hukum hakam dia. Ini saya bersama Nahdlatul Ulama di Indonesia termasuk paling awal sejak Januari dah Bahsul Masail membahas secara online lah. Mereka pun online bawa hujah. Lepas tu buat lagi bulan Mac tentang kerajaan menetapkannya. Ini macam mana? Itu saya pimpin pula tu waktu itu. Lalu di peringkat Malaysia, saya bentang di IKIM, di radio IKIM lah waktu itu, bentang hukum, dan juga di Astro Awan masuk berkali-kali. Ini contoh dia. So, lepas tu masih lagi ada orang yang pelik-pelik. Bukan apa Syah, kita tak nak paksa, jangan paksa orang pakai. Memanglah kita tak nak paksa, tapi kalau kita tidak menganjurkan, sampai bila orang nak pakai, tak nak pakai? Betul ke tidak? Lepas tu kalau orang semua tak nak pakai sebab terpedaya dengan berita-berita palsu, apa terjadi? Kita tak berjaya untuk melindungi semua. Apa terjadi? Masjid tak dapat nak buka macam ni. Alhamdulillah sekarang masjid dah buka. Ini tu kena hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dan ustaz-ustaz kalau dah tahu bahasa Arab datang jumpa kami, kita baca kitab. Apa susah? Tak nak. Ini masalah ni. Okey, mereka itu sejahat-jahat makhluk. Jadi golongan ibahiyah ini sejahat-jahat makhluk. Maka i'tiqad yang demikian itu kufur dan sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau dengan syarat dia tetap telah menetapi yang saya sebutkan tadi sampai menghalalkan yang haram. Ini i'tiqad kaum haliyah. Sikit lagi.
I'tiqad kaum Haliyah, maka mereka itu beriktikad dan berkata bahawa diharuskannya menari dan bertepuk tangan tak kala bernyanyi, lagi ia pingsan, maka kata segala muridnya bahawa syekh kami di dalam satu hal, maka pekerjaan yang demikian itu bersalahan dengan jalan Rasulullah SAW, iaitu bid'ah lagi sesat. A'udzubillahi min dzalika. Jadi ini golongan yang sengaja untuk buat-buat pingsan, itu dipanggil haliyah. Kalau orang sedang berzikir lepas tu dia pingsan, itu tak ada masalah. Orang yang sedang bermaulid misalnya dalam keadaan berselawat sampai dia itu bukan dengan sengaja tapi memang iaitu madu apa dia itu bercondong atau jatuh dan akhirnya sakar itu mabuk di dalam berzikir dan berselawat misalnya, ini tidak ada masalah. Tapi kalau dia buat-buat dengan menyanyi, lompat-lompat macam pergi konsert lepas tu pingsan, yang kita tengok dalam television kan, Michael Jackson menyanyi, so orang menjerit pukul konsert sampai pingsan, kan? Lepas tu dan tu dia angkat menunjukkan kehebatan penyanyi tersebut dan lain-lain. Ini adalah golongan haliyah yang sesat lagi bid'ah tersebut. Ini tidak boleh. Kalau buat-buat berzikir, buat-buat tak boleh lah. Sengaja buat-buat, nak tunjukkan kat orang, saya ini sangat zikir, buat-buat, itu tak boleh lah. Ini tidak boleh. Ustaz, zikir menari macam mana? Ni nak bagi tahu zikir menari. Kadang orang duk tengok video pelik, ni sesat ni. Inilah hadiah yang Ustaz Aiman sebut. Tunggu dulu. Imam As-Suyuti dia sebut dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa. Jadi hukum zikir menari iaitu kalau kita tengok di Turki itu ada zikir macam ni, kan? Zikir macam ni. Ini adalah yang diharuskan oleh banyak ulama termasuk Al-Hafiz Imam As-Suyuti. Dengan syarat bukan pergerakan yang bersifat keperempuanan. Maksud saja menari golek macam perempuan kan, tahannus. Itu tak boleh lah kerana ini namanya bergaya perempuan, haram. Maksiat kerana tasyabuh bin nisa, itu haram. Tapi kalau seperti zikir hadrah seperti ini, itu tak ada masalah. Memang dalam fatwa Imam Suyuti kata boleh. Al-Bulqini mengatakan boleh, Sirajuddin Al-Bulqini mengatakan boleh, dan beberapa pendapat, dan Imam Ibnu Hajar Haytami juga menyebutkannya. Ibnu Hajar Haytami di dalam kitab Fatwa dia mengatakan kerana apa? Menari itu sendiri adalah harus. Kenapa menari itu sendiri adalah harus? Sayyidina Ja'far ketika Rasulullah SAW berkata, engkau menyerupai aku wahai Ja'far, iaitu menyerupai tubuhku khalqiyah, ciptaan dia, dan juga khuluqiyah, iaitu akhlaknya. Kan happy. Dia menarilah. Macam inilah kan. Betul lah. Ja'far pun berjoget. Menari macam tu kerana happy. Itu menunjukkan perbuatan menari itu mubah, harus. Kerana Rasul tak larang. Tak kata haram. Tak. Rasul biarkan. Lalu bagaimana ketika kita berzikir, kita bergoyangkan badan. Kan? Atau kita maulid, kita hadrah. Dalam bahasa Arab dipanggil dengan hadrah. Ya Rasulullah, jadilah contoh dia kan. Ni seperti yang ada di Turki dan lain-lain. Bukan di Turki aja, di Maghribi. Saya dengan Rais Jamiah, Rektor University Qarawiyyin. Tu guru saya lah, Profesor Dr. Abdul siapa nama dia? Al-Fasli Fihri. Abdul Qadir Fasli Fihri nama dia. Idris Fasli Fihri. Syekh Profesor Dr. Idris Fasli Fihri. Waktu tu tengah berzikir tu memang ada tarikat Syadziliyah tu, memang ada hadrah. Jadi saya ikut saya tengok. Sebab saya bukan Syadziliyah, tapi saya hadirlah. Ni Syadziliyah ni. Lepas tu, jadi saya tengok tu, memang ada zikir seperti itu, dan memang telah lama, dan kitab ni juga disebutkan. Jadi jangan mudah membedahkan. Ini. Tapi kalau yang ni jelas salah lah, sebab sengaja untuk mabuk, sengaja untuk sampai
pingsan dan lain-lain macam saya sebutkan tadi. Baik, insyaAllah mungkin sekian saja insyaAllah kita punya pengajian pagi hari ini. Kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah saya iktifak bihadzal qadar. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.